Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung perbincangan dalam bab najis ini. Seperti yang kita bincangkan sebelum ini, najis anggota ataupun apa-apa bahagian yang terpisah daripada binatang yang tidak boleh dimakan. Pada ketika binatang tu hidup, contohnya bulunya ataupun tangan dia tertanggal, tercabut, ataupun tanduk dia, ketika dia hidup tanduk dia tercabut, maka menggunakan sesuatu yang terpisah daripada anggota haiwan tersebut ketika mana haiwan tu hidup, maka hukumnya adalah najis. Berbeza dengan anak kambing yang menyusu daripada babi ataupun anjing, maka dia besar dengan susu anjing ataupun babi ni. Pendapat yang kuat menyatakan dia adalah suci, sebab dia bukan bahagian daripada anjing ataupun babi, cuma dia ambil susu saja. Itu pendapat yang kuat lah dalam mazhab Syafi'i kita. Di antara najis juga adalah air kencing, kerana ini satu amaran daripada Nabi. Nabi memberitahu tanazzahu minal baul, sucikan kamu daripada kencing, cucikan diri kamu daripada air kencing. Fa inna ammata azabil qabri minhu, kerana kebanyakan azab kubur adalah daripada kencing. Bila kencing tidak bersih, maka pada ketika itu mendatangkan azab kubur kepada seseorang. Seseorang akan mendapat azab kubur disebabkan tidak beristinja, tidak bersuci dengan bersih ketika mana membuang air kecil. Hadis daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melalui dua kubur, maka Nabi kata innahuma yu'azzaban, dua-dua penghuni kubur sebelah kanan juga kiri Nabi ini sedang diazab. Mereka berdua penghuni kubur ni sedang diazab. Wa ma yu'azziban fi kabir, Nabi kata mereka diazab bukan sebab dosa besar, tidak. Amma ahaduhuma fakana la yastabri minal baul, seorang ni penghuni kubur ni diazab kerana tidak betul pada istinja'nya ketika buang air kecil. Wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah, seorang lagi dia mengadu domba. Jadi dua-dua ini dikenakan azab kubur. Itu di antara mukjizat Nabi lah, yang Nabi mendengar azab di dalam kubur. Yang dengar azab kubur ni haiwan je, manusia tak dapat dengar azab kubur. Kerana kalau manusia dengar, dia tak boleh nak makan, tak boleh nak minum, tak boleh nak ketawa, sebab takut sangat. Sebab itu Allah Ta'ala tak beri kepada manusia mendengar azab kubur ni, melainkan hanya kepada haiwan saja. Kemudian kita lihat hukum mengenai dengan air kencing ni. Ada 4 jenis sebenarnya air kencing ni. Satu, air kencing anak Adam, air kencing manusia yang dewasa. Satu, air kencing kanak-kanak yang tak makan apa-apa lagi. Satu lagi, air kencing haiwan, dari haiwan yang boleh dimakan. Satu lagi, air kencing daripada haiwan yang tak boleh dimakan. Ada 4 jenis. Pendapat dalam mazhab Syafi'i kita ataupun majoriti di kalangan ulama menyatakan tentang hukum air kencing ni, yang empat yang saya sebutkan tadi, mereka menyatakan hukumnya adalah najis. Itu pendapat majoriti di kalangan ulama dan juga pendapat mazhab Syafi'i kita. Air kencing manusia najis, ijma' di kalangan ulama, sebulat suara di kalangan ulama. Air kencing kanak-kanak yang tak makan apa-apa, dia juga adalah najis di sisi mazhab Syafi'i dan juga kebanyakan di kalangan, dan juga semua ulama menyatakan najis. Sebab itu Nabi ketika mana dibawa datang budak-budak, kanak-kanak kecil yang bawah 2 tahun kencing, Nabi percikkan air
sampai penuh kawasan tu air. Sebab apa Nabi percik? Nak menunjukkan itu adalah najis. Cuma najis tu ringan je, tapi tetap najis. Semua ulama kata najis. Kalaulah tak najis, maka Nabi takkan percik. Nabi akan biarkan je. Bila Nabi percik, menunjukkan benda tersebut adalah najis. Air kencing itu adalah najis. Kemudian air kencing haiwan yang tak boleh dimakan daging dia, najis. Ini di sisi mazhab kita, mazhab Malik, mazhab Abu Hanifah, Imam Ahmad, semua ulama. Binatang yang tak boleh makan, air kencing dia najis. Empat mazhab. Ada pun air kencing haiwan yang boleh dimakan. Di sini mazhab Syafi'i kita dan juga majoriti dah di kalangan ulama, bukan majoriti, banyaklah di kalangan ulama menyatakan air kencing daripada haiwan yang boleh dimakan, maka air kencing dia, najis dia, air kencing dia adalah tetap najis. Air kencing haiwan yang boleh dimakan. Tai dia pun najis juga. Di sisi mazhab Syafi'i kita, dalam mazhab Hanafi pun begitu. Cuma dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, air kencing dan juga tai haiwan yang boleh dimakan ni najis. Sebab tu kita pergi Mekah, tai burung penuh. Kadang-kadang askar dia pijak, lepas tu pergi masjid semayang, sekali dia tak buka kasut pun, semayang sekali dengan tai burung merpati. Dalam mazhab mereka, haiwan yang boleh dimakan, air kencing dan juga najis ataupun tai dia adalah suci. Yang masyhur mazhab Syafi'i tetap najis. Kemudian apa dalil yang mana ulama berbeza pendapat ni? Okey, dalil yang ulama kata suci air kencing ni berdasarkan daripada hadis Anas. Qadima nasun min Ukal au Urainah. Telah datang satu rombongan di kalangan manusia daripada kabilah Ukal ataupun kabilah Urainah. Mereka tak sesuai ketika mana sampai ke Madinah ni, cuaca Madinah lain. Fa amarahun Nabi, maka Nabi perintahkan kepada mereka an yashrabu min abwal iblis sadaqah. Nabi perintahkan mereka supaya minum air kencing unta. Air kencing unta dan juga susu unta. Berdasarkan bila Nabi suruh, maknanya benda tersebut tidak haram. Mana bila tidak haram dan juga tidak najis. Takkan Nabi suruh minum benda yang najis. Mereka berdalilkan dalil ini. Okey. Dalam mazhab Syafi'i kita, mereka berhujjah wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Allah Taala haramkan perkara-perkara yang khaba'is, perkara yang buruk, perkara yang tidak baik, perkara yang dianggap kotor. Allah Taala haramkan. Air kencing kotor, najis tai kotor. Jadi orang Arab pun menganggap perkara ini adalah perkara kotor. Jadi sebab kotor, hujah yang pertama berdasarkan wa yuharrimu alaihimul khaba'is, mazhab Syafi'i kita mengatakan air kencing adalah najis. Dan juga wabil qiyas ala ma yu'kal, dan juga digunakan qiyas. Qiyas. Apa yang qiyas? Binatang yang sebelum daripada itu, untuk menjawab hadis Anas ni, Anas bin Malik yang menyatakan boleh Nabi perintahkan kabilah Urainah untuk minum air susu dan juga air kencing unta. Ulama jawab, dia kata hadis Anas tadi adalah Nabi suruh minum air kencing itu untuk berubat, untuk tujuan perubatan. Untuk tujuan perubatan boleh dengan benda-benda yang najis yang kita bincangkan sebelum ini, melainkan arak aja tak boleh. Arak tak boleh untuk dijadikan sebagai ubat. Perkara-perkara lain boleh. Perkara yang lain boleh, najis-najis pun boleh, dengan syarat bukan najis semata-mata, najis bercampur dengan benda lain. Kemudian yang kita sebutkan sebelum ini juga, bila sebut tentang
kelembapan pada kemaluan wanita dia dianggap sebagai najis. Najis. Begitu juga sekiranya kelembapan yang ada pada wanita bercampur dengan air mani, dia akan jadi najis. Begitu juga kita, bila mana kita kencing dan tak basuh kencing kita, kemaluan kita masih bernajis, kemudian keluar air mani, maka air mani tersebut juga najis. Asalnya air mani ini suci, tidak najis. Bila mana sebab daripada saluran yang sama, air kencing, kita kencing, kemudian kita tak basuh. Bila tak basuh, tempat tu bernajis. Kemudian bila keluar air mani daripada tempat yang sama, jadi air mani tadi jadi najis. Bila najis, maka air mani pun akan menjadi najis, perlu basuh. Perlu basuh. Kemudian ulama Syafi'i kita menyatakan mengenai dengan air mani tidak najis. Sebab apa tak najis? Kalau kita lihat darah, air kencing, mani, darah dan juga air kencing, walaupun darah keluar daripada kemaluan, contoh kencing keluar darah, najis. Bukan kata keluar darah yang kita bincangkan sebelum ini, sekiranya keluar apa-apa daripada kubul dan juga dubur, dia dianggap najis. Keluar batu ke, keluar cecair ke, keluar apa, semua najis. Keluar darah pun najis. Sebab apa? Air kencing, darah ni dianggap najis walaupun keluar daripada saluran yang sama, tetapi air mani saluran yang sama tapi tidak najis. Kerana air mani ini adalah asal ciptaan manusia. Bila mana asal air mani ni menyerupai dengan apa? Tanah diciptakan Nabi Adam. Air mani diciptakan kita semua. Jadi kita, punca air mani ini datang daripada mana? Kita makan makanan, makan makanan, tidak makanan yang kita makan, tumbuh-tumbuhan ke, sayuran ke, apa ke, semua daripada tanah. Jadi sebab itu tanah dengan air mani ni ada sedikit persamaan lah. Jadi sebab itu air mani tidak najis. Sebab kita sendiri, kita tidak najis. Sama ada kita hidup, manusia yang hidup ataupun mati, tak najis. Air mani yang diciptakan manusia juga tidak najis. Cuma air mani selain daripada manusia, air mani selain daripada manusia, itu ulama berbeza pendapat. Ulama berbeza pendapat mengenai air mani selain daripada manusia. Pendapat yang kuat, walaupun ada beberapa pendapat kita tak perlu sebutlah, cuma pendapat yang kuat adalah air mani selain daripada anjing dan juga babi dianggap suci, mana tidak najis. Selain daripada anjing dan babi, mana air mani manusia suci, air mani haiwan yang boleh dimakan, yang tak boleh dimakan, semuanya adalah suci selain daripada anjing dan juga babi. Telur daripada binatang yang boleh dimakan suci, sebulat suara di kalangan ulama. Telur itu adalah suci, melainkan kita nampak najis, maka dia adalah bernajis. Kalau tak nampak najis, telur tersebut adalah suci mengikut ijma', sebulat suara di kalangan ulama, daripada binatang yang boleh dimakan lah, ayam ke apa ke. Dan apabila kita menyatakan suci telur binatang yang tak boleh dimakan dagingnya, maka harus juga untuk kita makan dia. Binatang yang tak boleh makan macam penyu lah, tak boleh makan. Tapi telur itu suci. Bila telur itu suci, maka harus untuk kita makan juga telur dia tanpa khilaf, tak ada perbezaan di kalangan ulama. Kerana dia tak dianggap benda yang keji atau benda yang kotor. Sekiranya benda yang kotor, itu kita kena, itu tak boleh makan lah. Telur ular ke telur apa tu tak boleh makan, walaupun dia suci. Kita pegang telur tu taklah najis, tapi tak boleh makan. Kura-kura sama dengan penyu lah. Sama dengan penyu. Penyu tak boleh makan, kura-kura tak boleh makan, telur dia boleh makan. Selagi tak datangkan mudarat lah. Kalau kata telur binatang ni mengikut kajian, dia kata ada kemudaratan, maka baru tak boleh makan. Telur cicak, telur cicak tak ada. Ada telur cicak lah. Telur cicak tak, tidak najis.
Saya ingatkan makan telur cicak ni terkejut juga. Telur cicak, telur lipas sama lah. Binatang-binatang ni kita tak boleh makan. Cuma nak dari segi suci, tetap suci. Sama ada binatang boleh makan, tak boleh makan, suci. Jadi kalau kita pegang, tak boleh basuh tangan, tak apa. Sebab dia adalah suci. Telur cicak tak? Ekor cicak tak juga. Tapi bila ekor terpisah pada cicak, dia jadi najis. Kalau kita bunuh cicak, terpisah ekor dengan badan, jadi najis lah. Walaupun kadang-kadang kita pukul cicak tu lari, hidup lagi dia, tapi dia tinggalkan ekor dia. Bila ekor dia masih bergerak-gerak, dia tinggalkan ekor dia, maka setiap yang kita bincang awal tadi, setiap benda yang terpisah daripada haiwan, ketika haiwan tu hidup, maka benda tu dianggap najis. Sama macam bulu juga. Dog biawak, dia biawak padang pasir, dan dia hanya makan benda yang bersih. Dia tak makan macam biawak kita ni. Jadi dog ini kita kata dia adalah binatang yang suci lah. Dia ada beberapa kelebihan dia sebenarnya. Dia hidup kat padang pasir. Kemudian dia mungkin dia minum beberapa titik air je. Kemudian lidah dia, apa dia? Tenggiling tak boleh makan. Tak boleh. Biawak padang pasir berlainan dengan biawak kita lah. Biawak minyak, biawak yang dog ni hanya hidup di padang pasir, dan dia makan benda yang bersih. Dia tak makan benda macam biawak kita. Dan orang Melayu kita makan, ada orang Arab makan. Orang Melayu pun ada sebahagian makan juga. Sebahagian boleh buat minyak. Minyak dog. Okey. Sekiranya telur haiwan ini, sama ada haiwan boleh dimakan, tak boleh dimakan, sekiranya keluar, maka tak wajib kita basuh dia, sebab dia memang suci. Tidak wajib kita basuh dia. Sama juga bayi yang lahir adalah suci. Kita tak perlu basuh pun tak apa, sebab dia suci. Cuma ibu tersebut dia perlu mandi lah, sebab seolah-olah air mani keluar daripada dia. Bila air mani keluar daripada dia wajib mandi. Sebab bayi yang lahir adalah daripada air mani. Bila daripada air mani, anak dari lahir keluar daripada perempuan, maka perempuan tadi wajib mandi. Walaupun tak keluar darah, walaupun tak apa, tapi wajib mandi. Mengenai dengan suci, apa dia? Apa dia tu? Telur darah. Telur lalat pun suci juga. Suci. Selain daripada anjing dan babi, semua suci. Tapi suci tu suci pegang sajalah. Makna kita pegang tak perlu basuh lah. Kalau bawa dalam sembahyang pun sah. Cuma kita tak boleh makan lah. Tak boleh makan. Anak, sama ada anak daripada manusia ataupun anak dari yang keluar daripada telur haiwan, anak tersebut suci. Telur pun suci. Okey, mengenai dengan darah. Darah ini darah kutu ke, darah pijat ke, ataupun apa-apa darah daripada binatang yang tak mengalir darah dia. Macam cicak. Cicak kalau kita pukul, dia tak ada darah yang mengalir. Jadi darah tersebut hukumnya najis. Di sisi mazhab Syafi'i kita najis. Dia seperti mana haiwan-haiwan yang lain tetap najis. Cumanya haiwan yang tidak ada, bila kita bunuh dia tak ada darah yang mengalir, macam cicak, lipas semua ni, maka bila ada darah sikit, darah tersebut dimaafkan. Hanya pada pakaian dan juga badan. Kalau kena pada air jadi najis. Yang kita bincang sebelum ni, kita ada bincang juga sebelum ni mengenai dengan darah. Darah ni najis. Darah ni adalah najis. Dan najis tersebut kita panggil, kalau sedikit ya, najis tersebut diberi kemaafan. Tapi kalau najis tadi yang bercampur dengan benda ajnabi, benda ajnabi ni benda luar, dia bukan kata darah saja, darah bercampur dengan lain, bercampur dengan air. Bila bercampur dengan air, dia tidak dimaafkan. Bila darah bercampur dengan air, kena baju kita, ada najis, kita kena basuh. Dan diberi kemaafan yang kita bincang sebelum ni, darah
bila bercampur dengan benda lain, dia hanya dimaafkan dalam makanan je. Kalau nak makan boleh. Kalau makan ayam tengok masih berdarah, boleh makan. Cuma bila campur dengan benda lain, campur dengan air, campur dengan gulai, campur dengan kari, campur dengan apa, kena pada pakaian kita, dia najis. Kalau kita pasti ayam yang dimasak dalam gulai itu masih ada darah, kalau kita nampak tak ada darah, maka kena gulai pada pakaian kita, kita kira suci lah, sebab asalnya suci. Tapi kalau nampak darah, maka dia adalah najis. Okey. Mengenai dengan cicak tadi tu, cicak ni bila mana cicak ni dalam satu hadis riwayat, dalam riwayat yang sahih kita disunatkan bunuh cicak. Satu kali bunuh dapat 100 pahala. Mana sekali bunuh mati. Kalau 2 kali bunuh kurang sikit pahala dia. 3 kali bunuh lagi kurang pahala dia. Maknanya nak ajar kita buat ihsan. Buat ihsan kepada binatang. Walaupun bunuh, tetap kena bunuh betul-betul. Jangan cabut kaki, jangan cabut ekor dia. Yang Nabi larang bunuh adalah katak. Katak Nabi larang bunuh. Walaupun kita tak boleh makan dia, tapi Nabi larang kita bunuh katak. Walaupun ada satu riwayat, tapi mungkin riwayat ni tak kuat lah, daripada musnad apa nama, saya lupa musnad apa satu, dia menyebutkan cicak ni Nabi suruh bunuh antara sebab lah. Dia kata peristiwa Nabi Ibrahim ketika dibakar dalam api, dia tiup api. Walaupun kita kata cicak ni kecil, api Nabi Ibrahim tu besar. Kalau diberitahu kepada kita, kalaulah burung terbang boleh terbakar burung sebab tinggi besar sangat, dan Nabi Ibrahim dicampak pun bukan campak biasa, kena guna lestik yang besar. Tapi cicak ni bila mana dia tiup, sekadar mana besar dia sangat tiup tu, tapi kita bukan nak tengok tu, disebabkan usaha dia untuk membakar Nabi Ibrahim. Katak pula, dia dalam riwayat tersebut menyatakan dia bawa air dekat mulut dia untuk memadamkan api Nabi Ibrahim. Kalau kita kata katak ni besar mana sangat dia boleh bawa air, tapi usaha kebaikan itu ada. Sebab tu Nabi larang untuk bunuh katak. Okey, darah semua yang kita sebutkan tadi, darah hukumnya adalah najis. Tapi kalau sedikit itu diberi kemaafan. Diberi kemaafan kalau sedikit. Bila mana darah tersebut darah yang tak bercampur dengan apa-apa, najis, tapi diberi kemaafan. Kalau bercampur, dia akan jadi najis. Bercampur. Maksud bercampur ni, bercampur dengan air jadi najis. Sebab tu kita bagi tahu tadi, sekiranya cicak, kita bunuh cicak ataupun bunuh apa-apa binatang yang terkena darah dia sikit pada kita, contoh nyamuk, kita pukul darah kena pada pakaian kita, kita tepuk nyamuk, darah kena kat baju kita sikit, darah nyamuk besar mana sangat, sikit lah, itu najis. Tapi najis yang dimaafkan, najis yang dimaafkan. Bila mana kena pada pakaian dan juga pada badan. Adapun dalam air, itu tidak diberi kemaafan. Bila mana kita letak air satu gayung, tiba-tiba darah jatuh, jangan kita buang darah tu, air tu kita kena buang. Sebab dia menajiskan air. Jadi kita panggil air mutanajis. Melainkan air dah cukup 2 kullah, air yang banyak boleh. Air mutanajis juga. Kalau kadang-kadang kita cuci kucing, air cucian tu cuci mutanajis dan atau air yang kita basuh kencing, air tadi adalah air mutanajis sebab dia dah kena najis. Bila air kena najis, dia jadi air mutanajis. Jadi ada pakaian tu tak boleh bawa untuk solat ke? Air tu, Pakaian ni air. air yang air mutanajis, air mutanajis. Yang terkena air mutanajis tu. Bila mana air ni, bila air mutanajis,
kena pada pakaian kita, kita kena basuh lah. Kita basuh. Kalau terkena sikit pada hujung, kita basuh hujung lah. Sebab dikira air tu air mutanajis. Maksud air mutanajis ni air yang kena najis. Bila kena kita, dia akan kalau kena pakaian kita juga akan bernajis. Sebab air tu air yang bercampur dengan najis. Air yang terkena najis. Ada tu kaedah dia kalau sikit banyak. Apa dia? Macam kalau air tu kadang-kadang ni sikit bila kita cuci tu. Air mutanajis. Cuci kat pakaian kita tu adakah kita sikit dimaafkan ataupun dia banyak baru untuk cuci? Tak, air mutanajis kalau kena pada pakaian kita, kena pada hujung lengan, kita kena basuh lah. Basuh hujung ni lah. Kena. Kalau kena banyak pada pakaian, kita kena basuh lah. Maksudnya kita bagi air tu mengalir. Mengalir, basuh. Mengalir je bagi air tu. Mengalir. Hukum air mutanajis ni, maksud air mutanajis, air tadi suci tapi terkena najis, maka dia jadi air mutanajis. Satu lagi, air tersebut air apa? Najis. Air najis ni air kencing dia. Itu air najis. Air najis ni dia tak ada ruang untuk menjadi suci tau. Air najis, dia sebenarnya ada ruang untuk jadi suci. Ada peluang untuk menjadi suci. Air mutanajis lagi banyak ruang dia untuk menjadi suci. Kalau air mutanajis, air yang terkena najis, contohnya kita letak satu baldi air, tahi cicak jatuh dalam baldi tu. Jadi cara nak jadikan air tadi suci, kita kena tuang air tadi, ataupun kita banyakkan air tadi sampai cukup 2 kullah, sampai banyak air tadi, jadi suci balik. Air kencing pun sama juga. Air kencing ni dia najis. Bila mana kita nak hilangkan najis dia, kita bubuh air banyak-banyak sampai cukup 2 kullah, maka hilanglah najis air kencing tadi. Kita boleh ambil wuduk. Tapi dengan syarat lah, kalau air kencing ke bangkai tikus ke apa ke, nak jadikan suci, kita jadikan air itu 2 kullah. Tapi dengan syarat tak ada berubah pada warna, rasa dan bau. Kalau kita dah cukup air 2 kullah, dah banyak ada air tu, tapi masih berbau ataupun masih rasa lain, maka tetap bernajis air tadi. Itu cara nak suci dia lah. Konsep sekarang Ustaz, macam-macam air yang dia buat, ada tapisan gitu kan. Ada pernah dulu dia buat demo, saya kena tengoklah demo. Dia nak pasal yang macam pasal air tapisan lah. Kat dalam tu dia ludah lah apa semua. Lepas tu nanti dia proses masuk kat dalam dia punya mesin tu, ada penapis-penapis tu, kan ada konsep air tu. Dia kalau air najis, dia macam mana proses pun dia tetap akan jadi ni najis juga. Najis juga. Melainkan kalau dia cuci proses macam mana tetap najis. Melainkan dia kena campur air mutlak, air yang bersih lebih banyak daripada air itu sampai hilang warna, bau, rasa. Itu je cara dia. Baru jadi air mutlak balik. Maksudnya mengulang proses penapisan tu. Masuk proses tu macam mana dia buat? Proses tu dia campur air mutlak ke apa? Dia kalau ikutkan tu, dia nak tujuan demonstrasi tu nak menunjukkan air tu dia akan jadi tulis balik. Air tu bersih dari segi saintifik sajalah, tapi dia nak dari segi hukum dia. Tapi tak, dia buat macam mana jadi bersih? Dia campur air mutlak biasa ke ataupun dia proses macam mana? Proses. penapis je Ustaz. Pakai penapis saja. Pakai penapis tak boleh. Tak boleh juga. Air yang Najis juga. sama, kuantiti yang sama, telah jadi air najis dan najis. Dia melalui proses penapisan, dia jadi bersih ya. Mungkin bau hilang, rasa pun dah tak ada apa. Tapi sifat air tu macam mana? Najis air. Kalau kita tapis, kita proses tapis ke, berapa banyak kali kita buat pun tetap najis. Sebab air tu air yang najis. Melainkan campur air mutlak yang banyak sampai hilang rasa, warna dan bau, baru boleh. Okey. Kemudian mengenai dengan manusia ini, ketika hidup, ketika mati, dia adalah suci. Ikan pun sama, ketika hidup, ketika mati suci juga. Belalang pun sama. Dia adalah suci.
Selain daripada 3 ni, selain daripada manusia, selain daripada ikan, selain daripada belalang, sekiranya dia mati tanpa penyembelihan yang sah, maka hukumnya najis. Ini semua berdasarkan sabdaan Nabi. Nabi kata la tanjisu mautakum. Mayat-mayat kamu ni tidak bernajis. Fa innal mu'min la yanjus hayyan. Orang beriman dia tidak najis ketika dia hidup. Wala maitan, ketika mati pun tidak bernajis. Kalau najis, pastilah Nabi, kalaulah manusia ni bernajis, pasti kita kena basuh seperti haiwan-haiwan yang lain. Haiwan yang lain bila kita sentuh najis, tapi manusia mati tidak najis. Kalau najis Nabi dah suruh basuh lah. Cuma Nabi suruh mandi je sebelum tidur. Sebelum dikebumikan. Itu wajib. Siapa yang kebumikan mayat tanpa dimandikan, maka dia kena korek balik. Sebab mandi tu wajib. Dia kena korek balik. Kalau zaman sekarang kena buat report lah, untuk korek kubur balik. Ataupun sekiranya dia dikebumikan dalam keadaan tidak dikafankan. Kafan tu wajib juga. Ada 4 rukun dia. Sembahyang, apa lagi? Kafan, kebumikan, mandi. Ada 4 semua. Kalau dia tak dimandikan lagi, dia kena korek balik mandi. Sebab mandi tu wajib. Kalau tak sembahyang, tak apa, kita boleh sembahyang atas kubur. Sembahyang kita boleh sembahyang atas kubur. Mengenai dengan kalau nak kafan, kita tak kafan kan. Kalau tak kafan kan, ulama kata biarkan je. Sebab bila kita dah kebumikan, kita lupa nak kafan, kita korek balik kubur tadi, dia akan mengaibkan mayat. Mengaibkan mayat. Jadi lebih baik kita biarkan je, walaupun dia hukumnya wajib. Sebab mengelak kemudaratan yang lebih besar lagi. Memanglah tu wajib, tapi kalau kita nampak keburukan, keaiban mayat yang tak dikafan, kita korek kubur balik, mungkin kita lihat macam-macam nanti. Itu lebih memburukkan mayat tu. Okey. Syahid dia tak perlu disembahyangkan. Tak perlu disembahyangkan dan tak perlu dimandikan lah. Sebab kita disembahyangkan ni kerana apa? Kerana kita perlukan doa orang yang hidup. Orang yang mati biasa ni, dia perlu disembahyangkan. Orang mati syahid, dia tak perlu doa daripada orang yang hidup. Untuk orang yang tak mati syahid, dia perlu doa daripada orang yang hidup. Sebab tu Nabi kata yang terbaiknya adalah 40 orang. Buat 3 saf. Walaupun ada 6 orang, 6 orang pun 3 saf juga. Ada 6 orang. Tapi kalau 6 orang susah. Kalau 7 orang boleh 3 saf, 7 orang. 2 imam seorang depan. Kena buat 3 saf. Dan bilangan paling yang terbaik 40 orang lah, supaya dapat mereka mendoakan untuk mayat tadi. Kalau lagi ramai lagi bagus. Kalau kemalangan? Kemalangan pun sama juga. Maksudnya kalau macam contohnya kita terlempar dalam kapal terbang ataupun hanya dekat laut kan, dia sampai kat darat, tu darurat macam tu. Kalau mayat tu ditemui, tengok kalau jatuh daripada apa? Kapal terbang. Kalau hanya ada cebisan-cebisan je, maka dia letak dalam satu plastik lah, cebisan-cebisan tu. Kemudian dia basuh. Macam kita basuh apa? Daging tu lah. Daging kita basuh. Siram. Kalau mati lemas, kalau kita mandikan dia, mungkin kulit dia akan tanggal. Maka kita boleh tayamumkan dia. Macam orang mati rentung lah, boleh tayamumkan dia. Tapi asalnya wajib mandi. Kalau ada benda yang memudaratkan dia, boleh tertanggal kulit ke apa ke, maka kita tayamumkan dia. Tapi asalnya mandi tu wajib lah. Maknanya kalau jatuh kapal terbang tu hanya basuh je. Basuh kan. Ustaz yang baik dari pengetahuan, dia tak wajib mandi, tapi tak kesalahan tu kalau tak mandi dan tak disolatkan. Kalau
solatkan adakah bersalahan ataupun dia tak perlu disolatkan, sebab dia tak perlu doa kita sebenarnya, sebab dia pada maqam yang tinggi. Tapi kalau kita sembahyangkan dia, kalau sembahyangkan dia, saya tak pasti, saya lupa. Nanti saya bagi jawapan ni. saja nak tahu? Yang mana satu yang tak mandi, macam mana kalau kita sembahyang? Boleh tak? Tak, dia syarat dan sembahyang mesti kena mandi dulu. Syarat sah sembahyang kena mandi dulu. Kalau tak mandi, kita tak boleh sembahyang dulu. Dia kena syarat, dia kena mandi. Sama juga kalau kita nak sembahyang jenazah ghaib, dia mesti kena mandi dulu. Kena mandi. Baru kita boleh. Tetapi yang terbaiknya selepas dia ditanam, baru kita sembahyang. Itu yang terbaik lah. Sembahyang ghaib. Kalau sembahyang apa, jenazah biasa pun kena mandi tu, wajib dia mandi tu. Yang orang fasik macam mana? Kalau Orang fasik pun sama juga. Orang fasik pun hukum sama. saya ambil tutup je. Ayah Hafiz dia kita kena tengok dia murtad ke tak. Kalau dia bertaubat, maka hukumnya hukum Islam lah. Kalau dia tak bertaubat, dia mengaku Tuhan, dia hukumnya murtad. Murtad kita tak boleh sembahyangkan dia. Kalau dia bertaubat, mana dia dianggap Islam. Kalau dia tak bertaubat, maka dia mengaku dia Tuhan, maka dia anggap murtad lah. Kalau murtad, dia tak perlu mandi, tak perlu sembahyangkan dia. Ke bumi di kawasan, bukan kawasan orang Islam. Sebab dia bukan orang Islam, dia murtad. Jadi kesimpulan dia, macam mana boleh masuk bab tu, saya pun dah lupa lah. Manusia bukan najis. Manusia bukan najis. Dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, innal mu'min la yanjus. Orang beriman tidak najis. Dalam hadis ni umum. Sama ada ketika hidup pun tak najis, ketika mati pun tidak najis. Dalam satu hadis dinyatakan ghazawna ma'a Rasulillah, kami berperang bersama dengan Nabi. Sab'a ghazawat, tujuh peperangan. Na'kulu ma'ahul jarad, kami makan belalang bersama dengan Nabi. Jadi belalang ni kita boleh makan. Cuma orang Melayu kita jarang makan belalang lah. Tapi hukumnya boleh makan. Sama ada di goreng ke tidak digoreng ke apa, kita boleh makan. Rangup. Tak payah. Sebab dia ikan kecil, tak apa. Kecil. Kalau buang yang najis tu, itu lebih baik lah. Sebab dia ikan kecil, tak apa. Ikan rebus. Oh, ikan rebus tak boleh lah. Ikan rebus. Ikan yang besar maknanya. Ikan rebus tu kita kena buang tu. Kita kena buang. Yang tu kena buang tu. Saya ingat ke ikan bilis ni. Belalang pun tak apa. Kalau ikan, kita tengok ikan yang terapung di lautan atau di sungai ataupun di kolam, maka ikan tersebut dianggap suci. Kita boleh goreng dan makan walaupun mati. Terapung atas air, atas kolam, kita boleh makan. Belalang pun sama juga. Apa dia? Kalau bau pun boleh makan, sekiranya tak memberi kemudaratan pada badan kita lah. Kalau benda ikan yang busuk, contohnya kalau memberi mudarat, maka kita tidak dibenarkan makan. Kalau lalu lah. Tapi kalau makan akan memberi mudarat, sakit perut ke, cerit-berit ke apa, maka kita tak boleh makan. Sama ada ikan tadi mati dengan sendiri ataupun orang buru dia, sama. Sebab ikan ni tak beri kesan apa-apa. Belalang pun sama. Dalam situasi apa dia mati, boleh. Semua belalang, semua jenis belalang. Betul. Manusia tidak najis sebab Nabi SAW pernah mengikat tawanan orang kafir di masjid. Bila mana di tiang masjid Nabi ikat,
tawanan orang kafir maknanya manusia ni tidak najis sama ada Islam ataupun kafir. Sebab kalau najis Nabi tak akan ikat di tiang masjid. Sebab benda najis tak boleh masuk masjid. Imam Al-Mawardi dalam kitab ada Al-Hawi, dia menyebutkan bangkai ni ada 5. Bangkai ni semua najis, melainkan 5 yang tidak najis. Yang pertamanya ikan, yang keduanya belalang, yang ketiganya adalah manusia, yang keempatnya adalah binatang buruan, binatang yang diburu. Contohnya kita panah ke tembak ke binatang rusa ke binatang-binatang yang liar ni, burung ke, kita tembak, maka binatang dia jadi bangkai. Bangkai tersebut tetap dianggap suci. Bukan suci, maknanya jelas dianggap suci. Dan yang kelimanya adalah anjing yang diberi latihan, yang mana seseorang itu hantar dia untuk memburu. Itu juga adalah suci. Suci. Bukan anjing itu suci tau. Binatang yang diburu oleh anjing tadi suci. Sama macam tadilah. Kalau kita tembak burung ataupun rusa, kita panah dia ke, maka haiwan tersebut dianggap suci. Sama juga anjing yang buru, maka anjing yang diburu, binatang yang diburu oleh anjing, binatang tersebut adalah suci. Dan yang kelima, yang terakhir adalah janin. Janin bila keluar bangkai selepas disembelih ibunya, maka hukumnya suci juga. Makna kita sembelih mak dia, tiba-tiba dalam tu ada anak tu dia mati, dianggap suci. Sebab dia ikut penyembelihan mak dia. Kita sembelih mak dia, bayi janin tersebut kita tak boleh sembelih dah, sebab dia sudah mati. Dia ikut penyembelihan ibu dia. Mana sekali sembelih je. Maksudnya boleh makan lah. Boleh makan. Dalam masalah bangkai dan juga ubat-ubatan yang bernajis, dia ada 2 perbezaan. Perbezaan yang pertama, bangkai yang halal makan ni adalah dalam situasi darurat. Tak ada makanan dah, sesat dalam hutan, ada bangkai je, maka boleh makan dalam situasi darurat. Adapun makan ubat-ubatan ni bukan sekadar darurat, ketika hajat pun boleh. Contoh dia sakit, tak ada ubat dah, ubat tu je ada tapi bernajis, maka boleh makan. Selepas mendapat nasihat daripada doktor yang dipercayai lah. Okey. Kemudian yang terakhirnya adalah bab setiap anggota yang tercabut daripada haiwan yang hidup, yang kita bincang pada awal-awal tadi. Sama ada ekor dia, sama ada telinga dia, tangan dia, maka hukumnya najis. Hukumnya najis. Sama ada binatang yang boleh dimakan atau tak boleh dimakan. Yang tertanggal daripada haiwan tersebut, maka hukumnya najis. Seperti mana sabdaan Nabi, Nabi kata, ma tuqta' minal bahimah wa hiya hayyah fa huwa mayyitah. Apa yang dipotong daripada haiwan ketika haiwan itu masih hidup, maka dia adalah dianggap sebagai bangkai. Cuma mengenai dengan yang terpisah daripada ikan ataupun belalang ataupun manusia ataupun janin, ataupun kita bukan panggil janin, kita panggil uri. Uri manusia, uri perempuan, maka hukumnya adalah suci. Uri ataupun kuku manusia ataupun kaki tangan manusia yang tertanggal daripada tubuh badan dia. Belalang yang tertanggal kaki ke apa ke ikan pun begitu, maka hukumnya adalah tetap suci. Mengikut pendapat yang kuat lah. Pendapat yang kedua kata najis, tapi pendapat yang kuat dia adalah tetap suci. Ikan ni setiap dia kencing ke, dia apa ikan ni setiap yang keluar daripada itu dianggap sebagai najis. Kalau kita letak dalam balang ikan, akuarium ke, kita letak ikan banyak, kemudian kita sentuh air dalam tu, najis ataupun tidak tangan kita,
Sebab ikan pastilah dia akan buang air juga. Sistem kita panggil sistem perkumuhan. Pasti ada. Cuma cara bila kita pegang air yang mana ada ikan semua dalam tu. Air tu, kalau air tu sedikit dalam akuarium yang kecil, adakah najis ataupun tidak tangan kita? Najis ke tak? Najis hukumnya najis, tapi najis yang diberi kemaafan. Najis maknanya kita boleh bawa semayang kita pegang terus, kita tak perlu basuh tangan dah, kita semayang terus boleh. Okey, cukup sekadar tu. Ada apa-apa soalan lagi ya? Saya nak pasal anjing buruan tu. Anjing beruan. Bila kita dah tembak mangsa tu, anjing tu gigit macam mana kan ideo dia tu kalau kena pada bahagian binatang buruan kita tu, ideo dia. Dia ada ulama dalam mazhab Syafi'i kita, dia kata benda tu najis yang diberi kemaafan. Tapi pendapat yang kuatnya adalah kena basuh seperti biasa. Mana 7 kali basuhan, 1 campur dengan air tanah. Walaupun sana ada pendapat yang kata dianggap sebagai najis yang diberi kemaafan lah. Cuma basuh macam maknanya kita tak perlu basuh. Ada juga pendapat begitu. Tapi yang terbaiknya, yang pendapat yang kuatnya, kita basuh seperti biasa. Tempat gigitan dia lah. Mana anjing buruan tu bermaksud anjing tu yang gigit, sama ada masih hidup ataupun mati. Kalau anjing tadi dia gigit kemudian mati, bawa kepada kita, maka binatang yang disembelih, yang digigit oleh anjing tadi, kita boleh makan dia, dianggap suci. Kalau masih hidup, maka kita sembelih dia. Sebab itu anjing yang diberi diberi latihan ni, dia kena test paling kurang sebanyak 3 kali. Kalau 3 kali dia dengar cakap kita, maknanya betul lah anjing tu. Kita kena test dulu. Sebab anjing ni bila dilatih, dia tak akan makan. Dia tak akan makan sikit pun daripada binatang buruan tu. Sebab kita hantar dia bukan untuk dia makan, untuk dia buru. Jadi pasti anjing tadi bila kita dah bagi latihan secukupnya, dia tak akan makan. Dia akan bawa datang binatang buruan kepada kita. Cuma kita tengok, kalau masih hidup kita sembelih, kalau dah mati tak apa. Kita terus basuh lapah je lah. Dia anggap halal. Okey. Semoga Allah Ta'ala beri kefahaman kepada dan juga tuan-tuan. Subhanallahumma wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu.